boleh dengar balik lah. Ha. Ya Allah. Bismillah. Suara jelas, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fanawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal intifa'. والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpahan kurnianya kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada malam ini bagi meneruskan sesi bacaan kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Jadi hari ini kita masuk sesi yang ke-12 insya-Allah ta'ala. Kita masih berada pada perbahasan bab pada menceritakan tentang makanan baginda Nabi SAW ataupun lauk baginda Nabi SAW, dan kita dah masuk pada hadis 163. Betul? 163. Nah, bismillah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa bihi ilai qala haddatsana Ahmad ibnu Ibrahim ad-Dawraqi wa Salamatu ibnu Shabib wa Mahmud ibnu Ghailan qalu haddatsana Abu Usamah an Hisham ibni Urwata an abih an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa'a wal 'asal. Adalah Nabi alaihi wasallam menyukai al-halwa, iaitu setiap perkara yang manis. Nah, wal asal, dan juga madu. Madu ni sebenarnya termasuk di bawah perkara yang manis. Tak, jadi ataf kat sini kita sebut sebagai atfu khasin ala amin. Mana benda yang khusus diatafkan kepada benda yang umum. Jadi al-halwa benda manis, bawah tu ada madu, bawah tu ada gula, bawah tu ada kuih, bawah tu macam-macam lah. Tak, tu yang umum. Jadi diatafkan selepas itu wal asal, benda yang khusus. Dalam ilmu nahwu disebut apa? Atfu khas ala am. Nah. Manisan yang disukai oleh Nabi SAW ialah buah tamar yang diadunkan dengan susu. Oh, sedap sungguh dah ni. Tak. Yang kita beli kedai tu lah. Farm fresh tu. Kan ada jual tak? Sedap, memang sedap sungguh. Nah, cumanya Nabi SAW minat kepada perkara-perkara ini bukan kerana nafsu, tapi disebabkan benda tu comel, molek, sedap. Boleh? Nah, sebab tu Nabi ambil perkara ni lebih daripada perkara-perkara lain lah. Mana Nabi makan lebih daripada perkara-perkara lain. Daripada situ sahabat tahu yang Nabi ni suka al-halwa dan juga wal asal. Jadi madu ni terutamanya comel lah untuk kita amalkan. Dia boleh membersihkan perut, menyegarkan badan, menguatkan badan, akal dan sebagainya. Jadi amalkan madu. Boleh? Tapi cari yang asli lah. Ni madu, apa nama ni? Madu buat minum ni, bukan madu lain. Madu lain tu tak payahlah. Kalau nak juga, tunggu saya dulu. Selesai saya, barulah anak murid boleh selesai cari. Selagi mana saya dak cari yang kedua, jangan berani yang lain. Cuba melangkah lah. Melangkah untuk guru tak boleh. Boleh tak? Okey.
Wa yu'khadhu min hadzal hadis. Ulama sebut diambil daripada hadis ini, kita suka makanan-makanan yang molek, yang bagus, itu tidak menafikan kezuhudan. Sebab Nabi pun suka perkara-perkara yang molek dan comel. Nah. Okey. Yallah, terus. Wa bihi qala haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani. Bini tak ada ni. Itu berani tu. Wa bihi qala haddatsana Hajjaj ibnu Muhammad qala ibnu Jurayj akhbarani Muhammad ibnu Yusuf anna Ata'a ibnu Yasar akhbarahu anna Ummu Salamah akhbarathu. Ibnu Jurayj telah berkata, telah mengkhabarkan kepada aku Muhammad bin Yusuf, sesungguhnya Ata' bin Yasar telah mengkhabarkan kepadanya, sesungguhnya Ummu Salamah telah mengkhabarkan kepadanya. Kita ambil paling akhir lah. Ummu Salamah telah mengkhabarkan kepada Ata' bin Yasar. Ummu Salamah telah mengkhabarkan kepada Ata' bin Yasar annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiya. Sesungguhnya dia, iaitu Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah cerita kat orang lain ni. Cerita kat siapa? Ata' bin Yasar. Ata' Yasar pula cerita kepada Muhammad bin Yusuf wa hakadha. Jadi Ummu Salamah cerita kepada Ata' bin Yasar, sesungguhnya dia pernah sekali tu mendekatkan kepada Nabi jamban mashwiya, mana lambung. Bahagian lambung. Bahagian lambung siapa? Lambung syah, iaitu kambing. Start daripada ketiak ni dan ke bawah. Start daripada ketiak kambing tu dan ke bawah, itu kita panggil lambung lah. Jadi Ummu Salamah menghidangkan kepada Nabi lambung kambing yang dibakar, yang dipanggang. Dah. Fa'akala minhu, maka Nabi pun makan daripada kambing tersebut. Thumma qama ila shalah, kemudian terus Nabi sembahyang. Wa ma tawadda'a, dan Nabi tidak berwuduk. Jadi hadis ni secara jelas menunjukkan memakan perkara yang disentuh oleh api tidak membatalkan wuduk. Boleh? Sebab ada sebahagian kata membatalkan wuduk. Tak. Menurut pandangan khulafa al-arba'ah, 4 orang tu lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Begitu juga al-a'immah al-arba'ah, mazhab yang 4 mengatakan tidak batal wuduk kalau makan perkara yang disentuh oleh api. Dalilnya ialah hadis yang telah kita bacakan tadi. Lepas tu ada hadis yang menunjukkan ataupun yang Nabi suruh kalau makan perkara yang disentuh oleh api kena berwuduk. Nabi suruh berwuduk. Hadis tu dikatakan mansukh. Hadis tu mansukh. Telah dinasahkan. Okey, terus. Wa bi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Hali'ata an Sulaiman ibn Ziyad an Abdullah ibn al-Harith qala, daripada Sayyidina Abdullah ibn al-Harith telah berkata, akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjid. Abdullah ibn al-Harith telah berkata, kami makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam shiwa'an, iaitu daging yang dibakar di dalam masjid. Sampai situ je hadis. Kami makan bersama Nabi daging yang dibakar di dalam masjid. Okey. Dalam Ibnu Majah ditambah, thumma qama fa shalla, kemudian Nabi bangun dan Nabi sembahyang. Fa shallaina ma'ah, kemudian kami sembahyang bersama Nabi. Walam nazid an masahna aydiyana bil hasba, dan kami tidak menambah melainkan kami sapu tangan kami ni dengan al-hasba, maknanya sigharu as-sakhri ar-ramli, maknanya batu-batu yang kecil. Mungkin pasir-pasir begitu. Jadi lepas makan tu mungkin ada belengah ke atau minyak tak. Jadi disapu pada sahabat tadi, sapu pada, begitu juga Nabi lah. Sapu pada apa? Sapu kepada Allahumma salli ala Muhammad, pasir ataupun batu yang kecil. Faham tak? Jadi daripada situ kita faham kalau makan perkara yang disentuh oleh api maka tak perlu wuduk, sebab ianya tidak membatalkan wuduk. Okey, kat sini Nabi makan dalam masjid, sedangkan perkara tu khilaful aula, kurang molek. Adakah Nabi buat perkara yang khilaful aula? Jawapannya tidak.
Jadi ulama kata hadis ini kita pikul ketika mana zaman i'tikaf. Maknanya Nabi makan dalam masjid tu ketika mana Nabi i'tikaf. Maka tidak diisulah. Tak. Sebab kalau kita i'tikaf, moleknya semua dalam masjid. Tak payah keluar daripada masjid. Ataupun Nabi buat juga perkara ini ialah untuk menerangkan hukumnya harus. Itu sahaja. Dan kita telah terang sebelum ni, pada hak Nabi, bila buat apa-apa sahaja, walaupun perkara tu di sisi kita makruh, di sisi kita khilaful aula, tapi di sisi Nabi hukumnya wajib. Nabi dapat pahala wajib sebab apa? Nabi menerangkan syariat. Bagaimana Nabi terang? Nabi buat. Bila Nabi buat itu, daripada situ kita faham benda tu harus. Benda tu harus. Walaupun makruh tapi harus. Walaupun khilaful aula tapi harus. Faham tak? Jadi Nabi menerangkan. Maka hukumnya apa? Nabi dapat pahala wajib lah. Gitu mudahnya. Terus. Wa bi ilai qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi' haddatsana Mis'arun. Ai rasa tak selesa. Dia jubah kecil ke aku besar. Dia dua tu je. Nasa tak tahu. Wa bi ilai qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan haddatsana Waqi' haddatsana Mis'arun an Abi Sakhrata Jami' ibni Shaddad an al-Mughirah ibni Abdullah an al-Mughirah ibni Syu'bah qala daripada Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah telah berkata diftu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fa utiya bi jambin mashwi. Jadi Al-Mughirah ibn Syu'bah berkata, aku bersama Nabi alaihi salatu wasallam pergi ke rumah seorang sahabat. Tu makna diftu ma'a Rasulillah. Mana aku dan Nabi jadi tetamu kepada seorang sahabat pada satu malam. Kemudian kami didatangkan dengan kambing, lambung kambing lah, lambung kambing yang dibakar. Nah, thumma akhadha ash-shufrata atau ash-shafrata. Kemudian Nabi mengambil pisau. Ash-shafrah ni pisau yang besar. Fa ja'ala yahuzzu. Kemudian Nabi pun memulakan untuk memotong pisau tersebut. Potong pisau apa? Potong daging tersebut. Fa hazzali biha minhu. Dan Nabi pun memotongkan daripada daging tu separuh untuk aku. Nabi kerat sikit untuk aku. Kata Sayyidina Al-Mughirah ibn Syu'bah. Naam. Okey, sebelum kita sambung, dalam Hasyiah Al-Bajuri disebut ada sebuah hadis yang mengatakan Nabi melarang daripada memotong daging. La taqta'u al-lahm bis-sikin. Jangan potong daging dengan pisau. Kerana itu perbuatan orang bukan Arab. Lepas tu nak buat lagu mana? Amik mamuh selalu. Tak payah potong-potong. Gitu caranya. Cumanya hadis ini disebut oleh Sayyidina Abi Daud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang tidak kuat. Kalau kita kata hadis ini kuat sekalipun, hadis ini sahih sekalipun, tak. Hadis larangan Nabi itu untuk daging yang bukan dibakar. Kalau yang dibakar tidak ada masalah. Itu kata ulama lah. Faham tak? Ataupun larangan itu ialah untuk kepada mereka yang menjadikan memotong daging itu sebagai adat. Ala kulli hal kita sebut tadi apa? Kita sebut hadis ni laisa biqawiyyin, laisa bil qawi, bukan kuat. Hadis tak kuat lah. Di sisi Sayyidina Abu Daud, Imam Abu Daud alaihissalam radhiyallahu taala anhu. Naam. Terus qala fajaa Bilal yu'dhinuhu bis-salah. Kemudian tengah kerak-kerak tu, dah mari Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu bagi tahu Nabi nak sembahyang ni. Faham tak? Fa alqa asy-syafrata. Nabi pun macam baling gitulah. Melepaskan ataupun melemparkan pisau tadi tu. Fa qala malah tadibat yadah. Nabi macam marah sikitlah. Malah apa kena denganmu ni? Atau apa kena dengan dia ni? Tuju pada Sayyidina Bilal lah. Tadibat yadah. Tadibat yadah makna sudut bahasanya ialah tangan dia telah apa? Dipenuhi ataupun telah hinggap ataupun melekat pada tangannya
debu. Kerana sangat fakir. Kerana min syiddatil faqr, kerana kemiskinan. Jadi ma lahu taribat yadah tu mudah bahasa kitanya, apa pun ni, gitulah. Bolok-bok ataupun Nabi macam apa nama? Macam herdik ataupun macam az-zajr ni macam tak selesa lah bila tengah-tengah makan ni, mari orang suruh semayang. Tak, ajak Nabi semayang. Faham tu? Okey. Jadi daripada ucapan Nabi tu, kita faham yang Nabi ni tidak suka bila mana dikhabarkan tentang semayang di hadapan makanan. Sebab apa? Sebab bila kita dah hadap makanan tu pula kita suka. Kemudian orang ajak semayang. Kan tengah semayang kan teringatkan makanan. Jadi sepatutnya semayang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sembahyang di hadapan makanan yang telah terhidang, kita pula memang lapar, maka hukumnya makruh. Makan dulu. Al-asya' qabla al-isya' kata ulama. Maknanya makan malam dulu sebelum sembahyang isyak. Boleh? Di samping padanya ada apa? Ada idzaul mudhif. Kalau Nabi tinggal makanan tu pergi sembahyang dulu, secara tak langsung akan menyakitkan hati orang yang menghidangkan kepada Nabi makanan tadi. Faham tak? Sebab tu Nabi agak marah kepada Sayyidina Bilal. Tapi doa ni bukanlah alal haqiqah, bukanlah Nabi doa celaka ataupun Nabi doa untuk Sayyidina Bilal jadi miskin, betul tak? Itu lebih kepada az-zajr. Az-zajr. Naam. Qala wa kana syaribuhu qad wafa. Qala, telah berkata Sayyidina Al-Mughirah ibnu Syu'bah tadi, perawi hadis ni, dia kata apa? Dan adalah misai Sayyidina Bilal telah wafa. Wafa ni mana? Telah turun sampai menutup mulut beliau. Faqala lahu, maka Nabi pun bersabda kepada Sayyidina Bilal, aqussuhu lak ala siwakin, aku gunting untuk kamu, akan misai kamu tu di atas kayu siwak, atau au qussahu ala siwak. Ini syak daripada perawi, sama ada daripada Sayyidina Al-Mughirah, syak daripada perawi, Sayyidina Al-Mughirah. Jadi dia syak, adakah Nabi sebut aqussuhu laka ala siwak, ataupun Nabi sebut kepada Sayyidina Bilal qussahu ala siwak. Jadi yang pertama tu fi'il mudhari', aku potongkan untuk kamu di atas kayu siwak, ataupun yang kedua tu Nabi suruh, Nabi arahkan Sayyidina Bilal potong misai tu di atas kayu siwak. Potong misai di atas kayu siwak ni tujuannya ialah supaya tidak menyakiti mulut lah. Kalau potong itu takut kena mulut ataupun takut kena kulit. Jadi kalau potong atas kayu siwak, dia tarik yang terlebih tu, panjang sangat tu, potong, tarik, potong. Jadi selamatlah daripada terkerat daging, terkerat bibir. Tu maksudnya. Nah. Okey, daripada sini ulama sebut sunat kita memotong asyarib, misai, bila mana dah turun menutup kita punya bibir dan mulut. Dan harus untuk kita potong misai orang lain. Dan harus juga untuk kita biarkan orang lain potong misai kita. Harus berlaku. Dalilnya, Nabi sendiri sebut dalam hadis, aqussahu laka ala siwak. Aku potongkan untuk kamu di atas kayu siwak. Tu. Faham tu? Dan bila memotong itu, sunat memulakan dengan hak belah kanan. Barulah kita potong belah kiri. Cumanya menjadi perbezaan dan khilaf pada ulama. Yang mana lebih afdal? Kita cukur ataupun kita gunting? Kebanyakan ulama mengatakan yang lebih afdal ialah kita gunting. Malah Imam Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan yu'addab al-haliq. Siapa-siapa yang cukur macam saya ni, maka ditakdib, mana ditakzir, didenda lah. Tak, bagi pelempang sekali. Okey, tapi sebagai ulama mengatakan hak yang lebih comel ialah al-halq, cukur. Kita ambil nombor 2 ni lah. Tak, sebab biasa kita cukur. Kan ada sini gunting. Boleh berlaku lah, tapi yang kebanyakan ulama kata comelnya ialah gunting. Okey.
Kemudian makruh kita meninggalkan sibal. Tahu sibal? Ni, tepi ni. Ni misai. Tengok tepi ni. Jatuh bawah tu. Misai panjang tepi. Macam apa nama tu? Berlakon cerita. Allah, gerak khas. Siapa nama Pak Long tu? Tak ingat. Tadi ada dia punya sibal tu. Macam tuk-tuk guru silat lah. Yang tu makruh kita biarkan. Malah yang afdalnya kita potong. Sebab dalam satu hadis dalam kitab Imam Ahmad Ibn Hanbal disebut, potonglah sibal kamu. Dan kamu rapikanlah kamu punya janggut. Supaya berbeza dengan puak-puak majusi. Nah. Cumanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan tidak ada masalah untuk kita meninggalkan as-sibal tadi. Sebab apa? Nak ikut Sayyidina Umar Al-Khattab. Dalam masa yang sama, sibal tu dia tidak tutup mulut. Dan juga bila kita makan berminyak ke apa, dia tak kena kat sibal tu. Dia kena kat misai je, kalau misai terjatuh. Jadi tidak ada isu. Itu pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Boleh? Terus. Wabilai qala haddathana Wasil ibn Abd al-A'la qala haddathana Muhammad ibn al-Fudaili an Abi Hayyan at-Taimi an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Nabi didatangkan dengan daging. Farufi'a ilaihi adh-dhira'. Kemudian diangkat dan diberikan kepada Nabi adh-dhira'. Adh-dhira' ni lengan. Fa kanat tu'jibuhu. Dan lengan itu Nabi sukalah. Fa nahasa minha. Kemudian Nabi ambil lengan tu, Nabi ratuh gitu je. Gigit guna gigi. Tidak kerat guna pisau. Boleh? Sebab apa Nabi suka adh-dhira'? Sebab ianya lebih lembut, lebih empuk. Dan lebih sedap lah. Bahagian lengan tu. Faham betul? Nah. Dan hadis ni kalau tengok, fanahasa minha. Fanahasa mana Nabi gigit. Guna gigi, minha ay min ba'diha. Ini menunjukkan Nabi tak makan semua. Nabi makan sebahagian. Nak tunjuk Nabi ni bukan pelahap macam kita. Kita habis rasa minta pula. Minta tu bukan satu, tambah dua. Tu kita lah. Boleh? Tak puas lah makan pitih pula banyak. Kalau tak ada pitih tu, berkira juga lah. Okey. Lengan ni maknanya kaki binatang lah. Sebab binatang ni mana ada tangan macam kita. Tak, kambing tu. Bahagian ni. Yang bawah tu orang panggil kawaret. Tapak kaki tu. Potong situ atas tu. Bahagian tu. Kita panggil apa? Lengan ke apa? Terjemah bahasa Melayu kalau ikut manusia ni lengan lah. Binatang panggil apa? Ya Allah. Wa bilai qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abu Dawud an Zuhair yani ibn Muhammad an Abi Ishaq an Sa'd ibn Iyad an ibn Mas'ud qala. Daripada Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu adh-dhira'. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dan kagum dan takjub. Mana sukalah, suka sungguh pada adh-dhira'. Qala, dalam riwayat lain sebut al-katif, bahagian katif ni, bahagian bahu. Mana bahagian atas lah, kaki. Tak, bahagian bawah tu kawarat kita panggil, bahagian yang dekat dengan tapak tu. Sini sikit tu, tengah ni kita panggil az-zira', atas tu lagi. Bahagian-bahagian dekat-dekat dengan apa? Pangkal tu kita panggil apa? Kita panggil sebagai al-katif. Jadi Nabi suka al-katif, bahu binatang. Malah Nabi juga suka tengkok binatang.
Sebab dikatakan tengkok binatang ni lebih jauh daripada al-adha, kesakitan dan keburukan. Hadis riwayat At-Tabarani dan selain daripada beliau, daripada Ibnu Umar mengatakan Nabi ni benci dan tak sukalah daripada kambing 7 perkara. Pertama, hempedu. Kedua, al-masanah. Al-masanah ni pun dikencing. Kemudian al-haya'. Al-haya' ni rahim. Rahim bagi kambing betina lah. Kemudian kemaluan. Kemudian telur. 2 biji telur tu. Kemudian puting susu. Guddah. Puting susu. Tahu puting susu? Kalau perempuan, buah dada tu yang bahagian depan tu, puting susu tu. Itu Nabi tak suka. Wadam, darah. Jadi 7 perkara ni Nabi tak suka daripada apa? Daripada kambing. Qala, kemudian berkata lagi Sayyidina Ibnu Mas'ud, wa summa fi zira', dan Nabi diracun pada az-zira'. Dan racun ini menurut para ulama ianya boleh membunuh. Dan kes Nabi diracun inilah pada Fathu Khaybar, pada pembukaan kota Khaybar. Nabi makan dah satu suap, kemudian Az-Zira' itu berkata kepada Nabi yang dia itu diracun. Ataupun Jibril mari datang beritahu ianya diracun. Boleh? Jadi ada 2 riwayat. Nampak bertembung lah. Siapa yang memberitahu Nabi ni? Adakah Az-Zira' tu sendiri, mana kaki tadi tu, beritahu Nabi yang dia tu diracun, maka Nabi pun boleh tinggalkan, tak sempurnakan makan, tak habiskan makan. Ataupun Sayyidina Jibril yang beritahu. Kan bertembung tu. Kalau Sayyidina Jibril beritahu, Zira' tak beritahu. Kalau Zira' beritahu, Sayyidina Jibril tak beritahu. Jadi ulama himpunkan 2 pertembungan itu dengan berkata, mula-mula Az-Zira' bagi tahu. Lengan tu bagi tahu Nabi. Kemudian barulah Sayyidina Jibril bagi tahu untuk membenarkan apa yang dikhabarkan oleh lengan tadi tu. Maka Nabi pun tinggal. Dan ketika itu as-sum, iaitu racun itu tidak memberi mudarat kepada Nabi. Faham tak? Jadi dalam hadis ini Allah Ta'ala menzahirkan 2 mukjizat kepada Nabi. Pertama, Nabi tidak terkesan dengan racun. Sedangkan racun tu kalau orang lain makan terus mati. Yang kedua, az-zira', iaitu kaki yang telah tercabut daripada badan, malah telah dimasuk pun boleh bercakap, memberitahu Nabi yang ianya diracun. Cuma tidak dinafikan di akhir hayat Nabi sendiri bagi tahu kesan daripada makan racun tu datang kepada aku, sehingga ianya memutuskan urat berurat aku, memutuskan abhuri. Abhuri ni ialah urat yang ada dekat tulang sulbi yang bersama dengan hati. Bila terputus tu maka matilah tuan dia. Jadi sepatut mati awal dah, tapi mukjizat bagi Nabi ditangguhkan kematian. Dan sebagaimana kita sebut tadi, racun itu tidak memberi kesan kepada Nabi SAW. Naam. Fakana yura anal yahuda sammuh. Wa kana yara, boleh juga. Dan adalah Sayyidina Ibnu Mas'ud, yara, mana huwa. Siapa yang menjadi fa'il kepada yara? Ibnu Mas'ud. Dan adalah Ibnu Mas'ud menyangka Yahudi yang meracunkan az-zira' tadi, lengan tadi, dan diberi kepada Nabi SAW. Naam. Terus. Wa bi ilai qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim an Abana ibnu Yazid an Qatadah an Syahr ibn Hawshab an Abi Ubaidah qala, daripada Sayyidina Abi Ubaidah telah berkata, tabakhtu lin Nabi alaihi salatu wassalam, aku telah memasak untuk Nabi alaihi salatu wassalam kidran, dalam satu bekas ataupun dalam satu kendi lah, periuk. Maka ada yu'jibuhu az-zira', dan Nabi sangat suka kepada az-zira', tangan tadi, lengan tadi.
yang dimasak oleh siapa nama tadi? Abu Ubaidah. Fanawaltuhu dhira'. Kemudian bila tengok Nabi suka tu, aku pun bagilah satu lagi lengan binatang tu, dhira' tu. Thumma qala nawilni dhira'. Kemudian Nabi pun berkata, bagi aku lagi az-dhira'. Ada. Fanawaltuhu. Kemudian aku bagi pada Nabi. Thumma qala nawilni dhira'. Kemudian Nabi sebut lagi, bagi aku dhira'. Faqultu ya Rasulullah. Ketika itu aku pun mempersoal Nabi lah. Wa kam li syati min dhira'. Binatang ni ataupun kambing ni ada berapa dhira'? Seolah-olah mempersoal Nabi. Minta. Hak disembelih ni seekor je. Ada seekor binatang kambing ada berapa dhira'? Tak adalah sampai 10, 15 tak. Nah. Jadi diminta berulang kali tu, maka Sayyidina Abu Ubaidah tadi mempersoal lah, wa kam li syah min dhira'. Syah ni berapa dhira' Nabi? Sampai Nabi minta satu pas satu ni. Jadi disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri kat bawah tu, ada sedikit isa'atu adab, kurang adab dengan Nabi. Bila ditanya wa kam li syati min dhira', dan juga tidak mengikut arahan Nabi. Bila Nabi nak tuwi je lah, tanya banyak. Tak. Okay. Jadi disebabkan dia persoal tu, maka dia diharamkan daripada melihat mukjizat. Sebab tu Nabi sebut, faqala wallazi nafsi biyadihi law sakatta. Demi Allah Ta'ala yang roh aku di dalam kekuasaannya. Kalau Allah Ta'ala nak kekalkan, maka kekallah roh aku, tak mati. Kalau Ta'ala nak hancurkan, maka aku pun akan mati. Jadi Nabi banyak kali bersumpah dengan wallazi nafsi biyadihi. Demi jiwa aku yang berada di bawah genggamannya, kekuasaannya. Lau sakata, kalaulah kamu diam. Tak, daripada persoalan tadi, maka lana waltani az-zira'a ma da'ut. Kamu akan bagi aku zira' lengan kambing tadi selagi mana aku nak. Maknanya Allah Ta'ala akan zahirkan mukjizat Nabi. Nak bagi. Mana kalau 100 kali Nabi minta, 100 kalilah zira' tu boleh diberi kepada Nabi. Walaupun yang disembelih hanya seekor kambing. Boleh? Naam. Naam. Faham tu? Jadi begitulah adab kita kepada Nabi dan adab kita kepada salihin, kepada ulama lah. Ada perkara kita tak perlu bersoal, diam sahaja supaya kita dapat tengok perkara-perkara ajaib yang berlaku depan dia. Ataupun kita tengok syarahan dia yang luar biasa. Tapi kalau kita potong kat tengah ucapan dia ke apa-apa yang dia sedang sampaikan, jadi boleh jadi madat ataupun ilmu yang hebat-hebat yang ajaib-ajaib tu kita tak dapat dengar lah. Itu. Naam. Terus. Wa bilai qala haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Yahya ibn Abbad an Fulayhi ibn Sulaiman qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab ibn Yahya ibn Abbad an Abdullah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata, ma kanat az-zira'u ahabba al-lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah az-zira', lengan kambing itu makanan yang Nabi paling suka. Tak. Jadi kat sini Sayyidatina Aisyah menafikan zira' itu makanan yang Nabi paling suka. Walakinnahu kana la yajidu al-lahma illa ghibba. Sebab apa Sayyidatina Aisyah menafikan? Disebut selepas tu, akan tetapi Nabi ni tidak mendapati daging, melainkan jarang-jarang. Bila jarang-jarang jumpa ni, maka bila sekali jumpa tu, kecenderungan kepada benda tu lebih berbanding perkara yang kita sok mau jumpa. Itu tabiat manusia biasalah. Itu bukan menunjukkan
kecelaan pada baginda Nabi, bernafsu pada makanan, tak. Itu tabiat manusia biasa. Bila sering makan, maka ada tak ada pun biasa. Tapi benda yang jarang jumpa, tak, maka kesukaan kita tu, respon kita tu lebih kepada perkara tu. Jeliga kita tu pada perkara tu lebih. Jadi Sayyidatina Aisyah kata Nabi ni bukan suka sangat kepada az-zira' tu, tapi kesnya Nabi ni jarang makan daging. Jadi bila jumpa daging tu, respon tu lain lah sikit. Tu maksud dia. Nah. Cuma Imam Ibn Hajar kata apa yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah tu, itu apa yang beliau faham radhiyallahu taala anha. Beliau nak memuliakan Nabi daripada ada rasa sedikit kecenderungan kepada kemewahan ataupun kesedapan yang berkait dengan dunia. Itu niat Sayyidatina Aisyah. Sebab tu beliau sebut Nabi ni tak suka pun pada al-lahm ataupun az-zira' tu bukanlah sebagus-bagus ataupun benda ataupun makanan yang Nabi paling suka, tak pun. Cuma jangan-jangan jumpa. Sebab itulah Nabi bila jumpa tu nampak macam teringin sangat, nampak macam jeliga molek. Tak. Jadi Sayyidatina Aisyah menafikan sebab nak memuliakan Nabi, nak menyucikan Nabi daripada ada kecenderungan kepada perkara-perkara tadi. Tapi Sayyidatina Ibnu Hajar mengatakan berdasarkan hadis-hadis yang lain, secara jelas menunjukkan Nabi ni memang suka sungguh kepada az-zira' tu. Bukan Nabi tak suka. Bukan kes jangan-jangan jumpa Nabi suka tu, tak. Nabi memang suka sungguh. Tu. Nabi memang suka sungguh perkara tu. Dan itu kita sebut mahabbah tabi'iyah ghariziyah. Kesukaan yang berkait dengan tabiat yang dicampurkan ke dalam manusia. Bila jangan jumpa, maka bukan bila jangan jumpa. Mana suka sesuatu tu atas dasar tabiat. Macam kita lah. Ada orang suka nasi ayam, ada suka tu. Itu tabiat manusia biasa lah. Jadi, bila berkait dengan tabiat manusia biasa, maka tidak ada kecelaan pun. Bila mana Nabi suka sungguh kepada az-zira'. Nah. Faham tu? Yang tak boleh, ialah suka tu sampai lagi cari tu, sampai lelah. Tu yang dicela. Kalau tak ada tu rasa sedih, rasa sakit dalam jiwa, rasa tu yang dicela. Faham tak? Contohlah kita ni sok mau makan daging. Hari Rabu daging Rabu, setiap Rabu. Tiba-tiba hari Rabu tu tak ada. Kita rasa letih. Kita rasa tak semangat. Kita rasa sakit hati. Kita rasa tak seronok. Tak. Lepas tu kita pergi cari juga pitih hari tu. Nak pergi beli juga. Nak dapatkan juga orang jual mahal penak juga. Yang tu dicela. Adapun Nabi bukan begitu. Tak. Bila dihidang, ada Nabi makan. Memang Nabi suka perkara tu. Az-zira'. Naam. Allah. Sikit lagi baca. Nak baca banyak ni sebenarnya. Nak berhabis bab makanan ni. Aduh. Baca laju sikit. Walakinnahu kana la yajidu al-lahma ila ghibah. Fakana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nudja. Dan Nabi ya'jal, mana tergesa-gesa kepada az-zira' kerana az-zira' itulah yang paling cepat masak. Mana kalau dimasak dalam satu periuk, bahagian-bahagian yang ada pada kambing, mana yang paling cepat masak? Az-zira'. Maka sebab tu Nabi lebih cepat mengambil benda tu. Sebab tu yang lebih cepat masak dan lebih cepat empuk berbanding bahagian-bahagian yang lain. Di samping yang lebih sedap lah berbanding anggota lain. Naam. Kemudian wabila qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan haddatsana Abu Ahmad haddatsana Mus'irun qala sami'tu syaikhan min Fahmin qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far yaqul, aku mendengar Abdullah bin Ja'far telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, inna atyabal lahmi lahmudz dhahri, sesungguhnya sebaik-baik daging ialah daging belakang. Daging yang ada pada belakang binatang. Tu. Boleh. Jadi bila Nabi sebut sebaik-baik daging ialah daging yang ada di
belakang binatang, tak, itu dalil kepada Nabi pernah makan lah perkara tu. Jadi sesuai lah dengan tajuk kita sekarang ni, idam Rasulillah, lauk Nabi. Faham tak? Yang kita cerita az-zira', lepas tu halwa, apa semua tu, itu semua tu lauk yang Nabi pernah makan. Naam. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ni'mal idamul khal. Ini hadis yang telah kita baca sebelum ni. Sesungguhnya Nabi bersabda, sebaik-baik lauk ialah al-khal, cuka. Wa bi la qala hadatsana Quraib حدثنا أبو قريب حدثنا أبو بكر ابن عياش عن ثابت أبي حمزة الثمالي عن الشعبي عن أم هانئ, daripada Ummi Hani radhiyallahu taala anha. Ummu Hani ialah sepupu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Boleh? Naam. Anak kepada Abu Talib. Ummu Hani ni sepupu Nabi lah. Qalat, jadi Ummu Hani berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, telah masuk kepada aku ke dalam rumah aku lah baginda Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi pun bersabda, aindaka syai', ada apa-apa tak makanan kat rumahmu ni? Faqultu la, aku berkata tidak ada makanan, illa khubzun yabisun wa khallun, melainkan roti yang kering dan juga cuka. Faqala hati, maka Nabi pun sebut hati, bawa, mari, ada tu. Ma afqara baitun min udmin fihi khal. Dan Nabi bersabda, tidaklah fakir rumah yang ada lauk, tidaklah fakir rumah lauknya itu ialah khal. Boleh? Naam. Maknanya ma khala baitun minal udmi fihi khal. Mana rumah yang ada khal, cuka, tak, rumah tu kita tak sebut rumah tu tak ada lauk, malah rumah tu ada lauk. Nak kata cuka tu bagus lah, ataupun nak kata nak ambil hati lah, sebagaimana kita telah terang sebelum ni. Hadis ni ialah kerana Nabi nak ambil hati. Nak ambil hati siapa? Nak ambil hati Sayyidatina Ummu Hani. Tidak dinafikan lauk yang lebih sempurna ialah daging, tak kuah-kuah yang sedap. Tapi sebab dah tak ada lauk lain dah melainkan cuka, maka Nabi sebut ni'mal al-idamul khal. Ataupun Nabi sebut kat sini, ma afqara baitun min udbin fihi khal. Naam. Kemudian tu baca. Wa bi ilai qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far hadatsana Syu'batu an Amr ibn Murrata an Murrata al-Hamdani an Abi Musa al-Ash'ari an Nabi alaihi salatu wassalam qala fadlu Aisyah 'ala an-nisa'i ka fadli as-saridi 'ala sa'iri at-ta'am. Daripada Abi Musa al-Ash'ari, daripada Nabi SAW bersabda, lebihnya Sayyidatina Aisyah berbanding perempuan-perempuan yang lain ialah seperti lebihnya as-sarid, ke atas makanan-makanan yang lain, ke atas baki makanan. Ini Nabi nak memuji Sayyidatina Aisyah. Nabi sebut Sayyidatina Aisyah ni, lebih dia banding dengan perempuan lain ialah seperti lebihnya as-sarid berbanding makanan-makanan yang lain. Pertama, apa dia as-sarid? Apa dia as-sarid? Mana tadi hilang dah. As-sarid ialah roti yang kita pecah-pecahkan, tak, kemudian kita letak dan campur di atasnya, simbah di atasnya, tak, kuah. Tu as-sarid. Kuah tu boleh jadi kuah
yang ada daging ke, yang ada lauk ayam ke, ikut gilah. Yang penting kuah. Itu as-sarid. Jadi Nabi sebut Sayyidatina Aisyah ni seperti as-sarid. Mana lebih Allahumma salli sama. Bolak-bolak sikit mana ni. Kelebihan Sayyidatina Aisyah tu ke atas wanita yang lain ialah seperti kelebihan as-sarid ke atas makanan-makanan yang lain. Apa lebih Sayyidatina Aisyah? Pada sudut apa? Sudut akhlaknya baik, percakapannya comel, lepas tu fasih pula berkata-kata, akal pula bijak, cerdik. Lepas tu orang yang bijak dalam pertimbangan dalam satu-satu perkara. Kemudian pandai mengambil hati al-ba'al, iaitu suami. Kat sini Nabi SAW lah suami Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Okey. Maksud Sayyidatina Aisyah ni perempuan yang paling baik, mana nisbah kepada zaman Nabi tu. Tidak dinafikan. Sebenarnya sebaik-baik wanita ialah Maryam bintu Imran. Yang kedua ialah Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga ialah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian Sayyidatina Aisyah, level nombor 4. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Sebahagian ulama salaf dan khalaf juga itu yang disebut oleh Imam Ramli. Cumanya sebahagian ulama daripada salaf dan juga khalaf mengatakan yang utama, yang paling comel, yang paling molek, yang paling afdal ialah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, kerana padanya ada bid'ah pada nasab Nabi SAW. Itu boleh? Naam. Okay, terus. Qabila ya Allah, lambatlah. 3 kali baca pula dah hadis ni. Kita ambil 50 minit lagi boleh? Nak habis ni. Nak habis bab makanan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Wa bila qala hadatsana Ali bin Hujr, qala hadatsana Ismail bin Ja'far, qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar al-Ansari, Abu Tuwalata, annahu sami'a Anas bin Malik yaqul. Jadi daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar yang digelar sebagai Abu Tuwalah, sesungguhnya beliau mendengar Sayyidina Anas bin Malik telah berkata dan bersabda Nabi SAW, fadlu Aisyah ta'ala nisa' ka fadli as-sarid ala sa'ir ta'am. Itu hadis yang sama seperti sebelum ni. Wa bila qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id, hadatsana Abdul Aziz ibn Muhammad an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a min sawri aqitin thumma ra'ah akala min katifi syah thumma shalla wa lam yatawadda'. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sesungguhnya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk selepas makan sawri aqit. Apa saur? Saur ni maknanya qita'ah. Satu potongan daripada aqid. Aqid pula ialah susu yang dikeringkan di atas api. Susu dikeringkan atas api, maka dia jadilah kering. Faham tak? Buah dan gamuk tu tak tahulah. Tapi kering lah. Susu yang telah dikeringkan, mudah bahasanya. Jadi, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu melihat Nabi berwuduk selepas makan satu potongan daripada susu kering. Thumma ra'ahu akala min katifi syah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah juga melihat Nabi makan bahu kambing. Thumma shalla, kemudian Nabi sembahyang walam yatawadda', tapi tak berwuduk. Daripada sini ulama sebut ada dua pandangan ulama lah. Pandangan pertama yang mengatakan tawadda'a, yang pertama tu Nabi berwuduk selepas makan potongan susu tak kering. Wuduk sini mana basuh tangan. Pada lepas Nabi makan potongan susu kering tu Nabi basuh tangan. Kemudian tawadda'a yang kedua tu walam yatawadda' tu Nabi tak berwuduk. Tak berwuduk sungguh lah. Jadi lepas Nabi makan bahu binatang, iaitu bahu kambing yang dibakar, Nabi tak berwuduk. Boleh? Itu dalil kepada apa? Itu dalil kepada tidak wajib berwuduk
bila makan sesuatu yang disentuh oleh api. Faham betul? Sebagai ulama mengatakan tawaddu'a, berwuduk dalam matan tu sama ada tawaddu'a yang pertama ataupun ya tawaddu' yang kedua itu. Dua-dua tu makna syar'i, makna wuduk sungguh. Cuma dengan syarahan begini. Nabi bila makan potongan susu kering tu, Nabi berwuduk. Tapi bila Nabi makan katif, iaitu bahu kambing yang telah dibakar, Nabi tak berwuduk. Jadi ulama' ni kata apa? Ulama' ni kata itu dalil kepada apa? Kepada sunat. Bila kita makan sesuatu yang disentuh oleh api, kita berwuduk. Tapi tak wajib. Sebab tu yang pertama, Nabi berwuduk bila lepas makan potongan susu kering. Tapi yang kedua, Nabi tidak berwuduk. Boleh? Jadi makna tawaddu'a kat sini ada dua. Ada macam orang bercakap tu. Kita nak masuk parking. Ada soalan? Nah, beginilah. Saya pun kat awak perjanjian. Nak masuk tahun lain. Tak undang pakai saya. Admin tolong ni. Oh, aja. Admin tolong tutup. Tolong mute kan? Kemar tu, adik dia kahwin pun dia tak balik. Adik dia baca nikah tak balik. Sibuk hal kerja. Kalau lah awak rasa Ada admin ke admin? tukang rumah saya tu, awak pergi cari rumah lain. Keluarlah. Kita berhenti dulu kalau lagu tu. Keluarlah. Tak Kita tak puas. Makcik biarlah kosong daripada orang yang seksa. Mana admin kita? Ada tak? Tak ada. Dia senyap tak nak keluar lah tu. Surat yang begitu senang nak dipulangkan. Makcik pun awak sibuk. Beralih tahun tak pulang-pulang. Tak apa. Tak payahlah hantar gambar, tak payah. Makcik dah pergi dah. Puasan. Kat rumah awak tu. Kita berhentilah. Kita berhenti. Saya tak boleh kalau ada bunyi bising sikit saya tak boleh. Pergi dan tak daya nak buat mosek. Jadi lari fokus. Akemah dah pergi jumpa tukang. Akemah dah pergi jumpa barang. Baiklah. Akemah Apalah dah kita berhenti dulu. InsyaAllah kita sambung pula pada sesi akan datang. Hadis 177 ha. Minta maaf banyak malam ni tak apa-apa nak segar balik. Rumah dia. InsyaAllah Saya nak jumpa ambil lagi. dia. Pada Saya nak sesi akan tunggu datang. dia. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Akhirnya senang. wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ayah betul. Bagus. Pulangkan. Awak jangan sebut orang lain sibuk tak boleh buat. Yang awak kertas yang 4 line tu saya suruh pulang.